له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadirin sang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Malam ni kurang sikit hujan kot tu. Hujan tu. Biasanya ramai lagi tuan-tuan. Imam muda tak ada lah. Ada lagi? Tak apa tuan-tuan. Kita berhenti di mana? 151 kan? Nombor 2 kan? Jadi kita tengok perjanjian Aqabah yang kedua. Baik. Jadi apa isi penting dia perjanjian Aqabah yang kedua? Jadi kita dah sebut dah sebelum ni, orang Ansar bertanya pada Nabi SAW, apakah prinsip yang mereka mesti pegang? Jadi sahabat tanya dekat Nabi ni, Ansar tanya dekat Nabi, apakah prinsip yang mesti dia pegang? Maka Nabi SAW sebut yang pertama, as-sam'u wa ta'ah. Yang pertama, dengar dan taat. Dengar dan taat. Maksud dia, apa sahaja yang Nabi sebut kena dengar dan patuh dalam apa jua keadaan. Ini kita bincanglah pada perjumpaan yang lepas. Jadi kita tengok yang kedua pula. Apakah isi perjanjian Aqabah yang kedua? Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata pengarang, berpatutan belanja ketika mewah juga semasa kekurangan. Maksud dia infakkan harta waktu susah ataupun pada waktu senang. Berpatutan disebut, ataupun kalau tak terjemah lain disebut infakkan harta, sama ada ketika senang ataupun ketika susah, keluarkan harta. Dalam ni dia terjemah berpatutan, boleh juga. Maksud dia belanja ni jangan boros. Dia disebut dalam ayat Quran pun ada kan, wa kana baina dzalika qawamah. Janganlah kita ni belanja ni sedekah ikut dan sampai kita tak ada apa, ataupun belanja ni sampai kita tak ada harta. Kena berpatutan tuan-tuan. Berjimat cermat tuan-tuan. Ini benda yang memang digalakkan di dalam Al-Quran. Contoh kita baca dalam kisah Nabi Yusuf. Kan Nabi Yusuf sebut nanti akan jadi kemarau kan, 7 tahun. Apa Nabi Yusuf sebut? Nabi Yusuf kata, fama hasadtum, apa sahaja yang kamu tuai, jangan makan semua. Makan sikit, fadharuhu fi sumbulihi, tinggal separuh. Maknanya dalam tu dah ajak dah. Selama 7 tahun Nabi Yusuf minta kepada penduduk Mesir berjimat cermat, makan sekadar perlu. Habis itu yang lebih simpan. Ini memang saranan dalam Al-Quran yang bagi saya mungkin teguran untuk diri saya. Kadang-kadang kita ni tak buat, betul tak? Kita ni belanja ikut gaji kita, betul tak? Naik gaji macam tak ada apa tuan-tuan. Pasal apa? Naik gaji kita beli lagi mewah. Banyak duit kita lagi mewah tuan-tuan. Itu kita tak cukup. Saya cikgu lah tuan-tuan. Kenaikan tahunan setahun 250 cikgu. Untuk 44 lah. Saya lah. Ada yang tinggi lagi. Saya 44, naik 250. Tapi tak rasa pun naik tu tuan-tuan. Pasal apa? Bila naik, tukar handset, betul tuan-tuan. Saya sebut saya lah tuan-tuan. Habis duit macam tu ya. Ada setengah cikgu tuan-tuan, cukup 4 tahun, 5 tahun nak tukar tayar kan. Dia bukan tukar tayar, tukar kereta tu. Duit banyak. Kalau naik 250, 4 tahun dah 1000. Betul tak? Tukar kereta lain, bila nak ada duit ni? Betul tuan-tuan. Tukar kereta lain. Kita belanja ikut gaji, kita bukan belanja ikut keperluan tuan-tuan. Satu kadang-kadang kenapa ekonomi kita, saya lah ataupun orang Melayu lah tuan,
kita tak boleh lawan dengan bangsa Cina kan. Tuan-tuan kalau rapat dengan bangsa Cina, mereka sangat menabung tuan-tuan. Mereka jimat cermat tuan-tuan dalam belanja. Ada duit yang mereka simpan. Duit itulah nanti bila cukup, mereka buat modal perniagaan. Itu boleh pergi tuan-tuan. Dia mesti simpan. Tuan-tuan kawan dengan mana-mana bangsa Cina, kebanyakannya memang menabung. Memang simpan duit. Bila cukup, itulah yang dia akan buat modal tuan-tuan. Bangsa Cina tuan-tuan. Sesuai dengan Quran tuan-tuan. Quran pun suruh kalau kita menuai dapat banyak hasil, jangan makan semua, simpan. Sebab nak mai ni nanti. Jadi banyak penduduk Mesir tu yang dengar nasihat Nabi Yusuf. Ada yang tak dengar. Nabi Yusuf dah kata dah 7 tahun ni subur, 7 tahun nak mai ni kemarau kan. Ada orang yang tak dengar nasihat Nabi Yusuf ni. Hidup susah sampai makan orang tuan-tuan. Zaman Nabi Yusuf makan orang lah. Kenapa makan orang? Cannibal kan? Cannibal tu. Sebab tak ada makan. Tak dengar nasihat Nabi Yusuf alaihi salam. Dalam hadis yang lain sebut tuan-tuan, antara benda yang Allah Ta'ala tak suka pada kita tuan-tuan, dia ada 3 benda. Saya lupa. Saya ingat 2 ya tuan-tuan. Salah satunya adalah idha'atul mal. Satu lagi adalah qal waqil. Kita ni suka sebar benda yang tak pasti. Benda tak pasti kita cakap. Ni tak disukai oleh Allah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, salah satu yang Allah Ta'ala tak suka adalah idha'atul mal. Makna dia, kita suka membuang duit. Buang harta tuan-tuan. Buang kat mana? Duit tu boleh kita simpan pergi haji tuan-tuan. Tapi habis pergi ke mana? Tukar kereta, tukar sport rim. Bukan tak boleh tukar sport rim tu, tapi ikutlah kemampuan tuan-tuan. Ada orang tuan-tuan beli handset sampai berhutang dengan alung. Ada. Hidup jadi susah. Tuan-tuan, ada satu orang artis tu, dia negro tuan-tuan. Asal bukan Islam, masuk Islam. Asal bukan Islam, masuk Islam. Tuan-tuan kenal kot. Apa? Akon apa, ada lagu dia lah ni dah tinggal pun. Ada lagu saya nak menyanyi tak kerti ya tuan-tuan. Tak pandai menyanyi, tapi lagu dia terkenal. Tuan-tuan mungkin pernah dengar kot lagu dia. Dia masuk Islam daripada Senegal. Akon ni kaya dia tuan-tuan, antara jutawan lah. Lagu dia meletup lah ni. Dia masuk Islam, lepas tu dia tak terkenal lah. Lepas masuk Islam dia tak terkenal. Tuan-tuan type saja di internet, Akon tu keluar lah, A-K-O-N. Tuan-tuan pergi YouTube, A-K-O-N. Negro tu masuk Islam tu. Ataupun dia memang asal Islam. Akon ni tuan-tuan, dia sebut, saya tengok dalam satu wawancara, dia kata untuk kita hidup senang ni lah, prinsip 10%, prinsip 10%. Macam mana tu? Macam ni. Kalau kita nak beli satu benda, contohnya lah, kita nak beli handset. Handset tu harga 1,000. Dalam simpanan kita ada 9,000. Biasanya kita beli lah. Betul kalau kita kan banyak lagi duit, beli lah. Akon kata jangan beli. Dia kata nak beli barang tu mestilah tak lebih 10% daripada simpanan kita. Itu prinsip dia. Makna dia kalau kita ada 9,000, 10% 900. Handset tu 1,000, jangan beli. Pergi dulu. Habis itu buat apa? Simpan dulu. Macam Quran sebut tu, fama hasadtum fadharu fi sumbuli. Tapi kita jangan kata duit ada 9,000, duit tak ada simpan pun kita beli juga. Hutang tuan-tuan. Hutang ni tuan-tuan, kalau benda yang tak perlu, tak elok, makruh. Kalau kita boleh bayar bulan-bulan potong gaji, tak apalah tuan-tuan. Malah Nabi SAW pernah tak sembahyang jenazah yang banyak hutang. Dia mati hutang banyak, maka Nabi tak sembahyang jenazah dia. Tapi ada orang tuan-tuan, dia tak mampu pun, duit tak ada, dia sanggup beli. Ini satu benda yang taknya dalam agama kurang baik. Jadi tuan-tuan, dalam berbelanja biar sederhana. Kita tuan-tuan, orang Islam, manusia ni, dia ada 2 makam. Satu makam kita orang awam, satu lagi makam tajrid dia panggil. Tajrid ni makam tinggi tuan-tuan. Tajrid ni orang sufi ataupun orang yang dekat dengan Allah, dia tak kerja tapi rezeki ada. Itu makam tajrid. Hidup dia semayang aja, hidup dia berzikir aja,
Hidup dia baca Quran je. Hidup dia penuh dengan ibadah. Dia tak cari rezeki, tapi rezeki tu ada. Dia panggil makam tajrid. Contoh kita tengok Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi kerja apa? Nabi. Nabi tuan-tuan, masa muda kerja lah, sebelum menjadi Rasul kan. Kerja sebagai apa? Mengembala kambing. Kemudian berniaga. Bila Nabi jadi Rasul, Nabi dapat 1/10 tuan-tuan, daripada harta rampasan perang. 1/5 lah tuan-tuan. 1/25 daripada harta rampasan perang Nabi dapat. Jadi Nabi dapat kat situ lah tuan-tuan. Sebab tu ada konsep gaji tu. Daripada situ lah, pada harta negara. Jadi tuan-tuan, Nabi ni tuan-tuan, walaupun Nabi pernah dapat harta banyak, dapat emas dan sebagainya, Nabi baju tuan-tuan belai je yang ada kat Nabi. Masa Nabi SAW meninggal tuan-tuan, baju besi Nabi masih lagi ada dekat Yahudi tuan-tuan. Nabi pajak baju besi Nabi. Pasal apa Nabi pajak? Tak ada duit nak beli gandum. Nak beli gandum tak ada duit. Jadi baju Nabi tu letak kat Yahudi untuk hutang ambil gandum. Nabi tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi pernah dapat harta yang banyak. Tapi masa meninggal tuan-tuan, baju besi masih lagi cagar di Yahudi. Jadi tuan-tuan, dan Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, semenjak daripada datang Madinah menjadi ketua di Madinah tu, tapi tak pernah 3 hari berturut-turut makan gandum yang halus. Pernah 3 hari dapur tak masak. 3 hari dapur tak masak. Ni Nabi SAW 3 hari tuan-tuan. Ini makam tajrid tuan-tuan. Nabi pernah dapat harta yang banyak, emas. Lepas ya Nabi semayang, Nabi terus bergegas masuk ke rumah, sedekahkan semua. Padahal itu Nabi punya. Orang bagi kat Nabi, hak Nabi, tapi Nabi sedekah semua. Dan Nabi bagi tahu kat para sahabat, tadi aku dapat 1 emas harta dan aku tak senang sebelum disedekahkan. Nabi tak simpan harta tuan-tuan. Nabi tak simpan harta. Sebab tu masa meninggal tuan-tuan, baju perang pun ada kat Yahudi nak ambil gandum. Nabi tak simpan harta. Kalau Nabi simpan harta, harta Nabi banyak. Sebab Nabi dapat 1/25 daripada harta rampasan perang, Nabi dapat. Tapi Nabi tak simpan harta. Tapi kita bukan makam tu tuan-tuan. Dipanggil makam tajrid. Orang-orang yang tinggi-tinggi makam tuan-tuan, dia memang tak kerja, rezeki ada. Ada saja jiran bagi ke, kok nanti ada orang bagi dia duit ke, dia panggil makam tajrid. Baik, jadi tuan-tuan, itu bukan makam kita tuan-tuan. Kita makam orang awam, kita kena kerja, kena berbelanja ikut kemampuan, dan kita kena simpan. Sebab tu saya sebut tuan-tuan, kenapa kita rasa tak cukup? Sebab kita belanja ikut gaji tuan-tuan. Kalau kita ubah prinsip, kita belanja ikut keperluan, tuan-tuan percayalah, gaji tuan-tuan 1,000 lebih pun cukup. Saya bagi contoh tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar nama Abu Nuwas? Pernah dengar Abu Nuwas? Abu Nuwas, tak pernah dengar? Orang lawak tuan, lawak, macam lawak, sufi. Dia ulama sufi tuan. Makam dia ada di Iraq tu, Abu Nuwas. Tapi dia ni bijak tuan-tuan. Walaupun dia suka buat lawak, tapi dia bijak. Dia ahli falsafah. Orang pernah tanya dia, mengadu kat dia lah, kat Abu Nuwas. Ni ulama sufi tuan-tuan. Abu Nuwas ni dia orang yang lawak, falsafah, dan dia sufi. Abu Nuwas kata, orang mengadu kat Abu Nuwas, orang kata, wahai Syekh, saya ni hidup susah, rumah kecil, anak ramai. Rumah kecil, anak ramai, hidup susah. Abu Nuwas ni bijak tuan-tuan. Bila kawan ni mengadu hidup dia susah, maka rumah dia sempit, Abu Nuwas kata tak apa, masukkan apa, kambing dalam rumah. Kambing masuk dalam rumah. Kita mestilah pelik tuan-tuan kalau dengar kan, rumah dah lah sempit, anak dah lah ramai, bubuh kambing dalam rumah. Jadi orang Arab dulu tuan-tuan, mereka punya lantai tu bukan simen macam kita. Lantai mereka tu pasir lah tuan-tuan, cuma ada dinding je. Jadi bawa masuk kambing dalam rumah. Dia ni bagus tuan-tuan, bila ulama sebut dengar.
Abu Nuwas ni ulama sufi. Dia kata masuk kambing. Dia pun masuk kambing. Tapi pelik lah dia. Pelik. Selang berapa lama? Selang sebulan. Abu Nuwas tanya dia, macam mana kehidupan kamu? Dia kata, lagi susah. Rumah dah lah sempit. Masuk kambing lagi susah lah. Dah sempit anak ramai. Kata Abu Nuwas, okey, masuk lembu pula. Pelik tuan-tuan. Masuk lembu pula. Tapi dia ni bagus tuan-tuan. Inilah cara kita nak mengaji dengan ulama. Kadang-kadang kita jangan banyak tanya tuan-tuan. Bukanlah kata tak boleh tanya dalil. Boleh tanya dalil. Tapi tuan-tuan, kita kadang-kadang sangkaan baik lah. Betul tak tuan-tuan? Macam kita mengaji lah biologi ke, kimia ke, matematik. Cikgu ajak kita tanya cikgu. Ni teori cikgu ni daripada pakar matematik mana? Kurang adab kan? Padahal kita bukan faham pun benda tu. Kita tak faham. Ni cikgu ajak apa? Kimia biologi ni kajian daripada pakar mana cikgu? Kita dah tanya. Padahal kita tak faham pun benda yang nak disampaikan tu. Baik. Jadi tuan-tuan, dia dengar cakap lah. Bila dia kata masuk kambing, dia pun bubuh lah kambing. Tak bubuh lembu. Tadi bubuh apa? Kambing. Selang sebulan bubuh lembu pula. Tak apa. Abu Nuwas biang sebulan. Dah sebulan Abu Nuwas tanya lagi, macam mana keadaan hang? Dia kata lagi susah. Dulu ada kambing sekok dah susah dah. Ini pi bubuh lembu pula. Tapi bijak Abu Nuwas ni kan. Ya. Lagi susah dia kata hidup. Tuan-tuan boleh tengok makam dia di Iraq ada tuan-tuan, makam Abu Nuwas. Dia pagar ni memang macam pelik sikit lah. Dia buat satu gerbang yang luas. Keliling dia tu tak ada pagar pun. Ada makna lah tuan-tuan kubur tu. Jadi tuan-tuan, dia kata lagi susah. Dulu kambing dah susah, pergi bubuh lembu lagi susah hidup saya. Kata Abu Nuwas, okey tak apa, bubuh unta pula. Sakan Abu Nuwas ni. Dan ni bubuh unta pula. Tapi ni bagus tuan-tuan. Kalau kita tak marah, betul tak? Apa merapu ustaz ni. Tapi tuan-tuan dia dengar cakap Abu Nuwas ni. Dia bawa masuk unta. Tuan-tuan, rumah dah sempit, anak dah lah ramai. Kambing dah susah, lembu dah susah. Pi bubuh unta pula. Dia pun bubuh lah unta lah rumah dia. Biak sebulan. Dah sebulan Abu Nuwas tanya, macam mana keadaan? Dia kata, lagi susah. Dia kata, bibuh unta pula dalam rumah, lagi sempit lah. Lepas tu Abu Nuwas kata apa? Okey, macam ni. Sekarang ni hang keluarkan unta. Unta dulu. Keluarkan unta dulu. Dia pun keluarkan unta. Dah sebulan Abu Nuwas jumpa, macam mana kehidupan hang? Lapang sikit lah unta tak ada dalam rumah. Tengok tak? Lapang sikit lah unta tak ada dalam rumah. Atau Abu Nuwas kata, okey tak apa. Hari sekarang ni hang bawa pula lembu pula. Lembu pula bawa pulang. Tak apalah. Selang sebulan lah. Selang sebulan Abu Nuwas jumpa balik. Macam mana? Lagi lapang pada dulu. Dulu ada unta dah tak ada dah. Kali ni buang apa? Lembu pula. Ada lembu sekok dah buang dah. Tinggal kambing dia sekok. Rasa lapang dah ni. Kata Abu Nuwas, kalau macam tu keluarkan kambing pula. Dah sebulan bawa Abu Nuwas jumpa, macam mana? Aku rasa memang cukup lah rumah aku ni. Nampak tak akal dia? Betul tak tuan-tuan? Naknya yang kita ada tu cukup je pun. Kadang-kadang ada tuan-tuan. Betul tak kan? Saya sebut kat saya lah tuan-tuan. Diri saya lah. Kadang-kadang kita ada motor, rumah kita cukup dah. Tapi bila tengok member beli Belfire, kita pun mengada-ngada nak beli. Satgi mula tenggelam. Betul tak? Tenggelam dalam hutang. Betul tak? Kita cukup dah rezeki ni, cukup dah motor dah tuan-tuan. Alah, tuan-tuan duduk kan dengan rumah dengan masjid dalam 2-3 km. Tiba-tiba tengok member kita ambil apa? Motor 650. Besar tu kan? BMW mahal tu. Ke 750 BMW tu kan. Kita tengok, kita pun teringin beli. Padahal dah cukup dah motor kita tu main masjid. Kita pergi beli motor tu. Itu yang tenggelam dalam hutang. Padahal bukan keperluan kita. Idha'atul mal, buang duit. Tuan-tuan, saya ada seorang cikgu dulu yang saya kenal, kawan saya. Dia punya apa? Rumah dia dengan sekolah tu, saya ingat dalam 2 kilo pun tak sampai tuan-tuan. 2 kilo pun tak sampai, dekat dengan sekolah. Masa saya di Panglima Bukit Gantang pergi untang. Tapi dia beli motor masa semi tu baru beli tuan-tuan. Tua dah dia. Dia umur dia dalam masa tu 40-an. Jadi tuan-tuan dia beli
motor versis. Macam Haji Rahim, Sungai Duri tu kan, Haji Rahim tu. Dia jual Haji Rahim tu pun. Versis 650 tu. Motor dia tu daripada rumah dia mai ke sekolah. Saya ingat gear 3 ya tuan-tuan. Tak ada gear 6 sampai dah. Tapi pasal apa beli? Oh, dah ramai orang beli. Dan tuan-tuan kena tahu motor besar ni dia punya interest dia memang tinggi tuan-tuan. Kan tuan-tuan tahulah. Tinggi sungguh. Pada tuan-tuan beli motor besar, baik tuan-tuan beli kereta. Sebab tu biasanya orang beli motor besar ni, biasanya lah. Pertama orang yang dah ada semua. Kereta dah ada, rumah dah ada. Lepas tu duit dah lebih dah, simpanan haji pun dah cukup, baru beli motor besar. Tapi yang sedihnya ada je budak-budak Melayu tuan-tuan, rumah pun tak ada, tumpang rumah bapak, betul tak? Apa habuk pun tak ada, pergi beli motor besar. Interest dah lah tinggi. Tak ada perancangan tuan-tuan. Sedangkan dalam Quran kata bila kita menuai jangan makan semua, simpan. Dalam Quran mengajak cara uruskan duit. Kita dapat gaji per habis semua. Pasal apa? Kononnya di makam tajrib. Kononnya tajrib. Sejak bila kita tajrib tuan-tuan? Kita makan bawah lagi. Boleh no? Jadi ingat selagi mana kita manusia belajar uruskan duit. Uruskan kewangan tuan-tuan. Penting tuan-tuan. Penting. Ini memang galakan di dalam Islam. Macam ni sebut tuan-tuan. Belanja berpatutan. Tuan-tuan nak beli apa-apa pikiang. Perlu ke mengada-ngada? Tuan-tuan tanya diri sendiri je tuan-tuan. Tanya diri sendiri je. Tuan-tuan teringin apa-apa, tengok muka dalam cermin, tuan-tuan tanya, ni memang aku perlu ke aku mengada-ngada je? Kalau tuan-tuan memang nak dan tuan-tuan mampu, silakanlah. Betul tak kan? Apa salahnya? Tapi kalau kita tak mampu, hutang kad kredit pun dah 10,000, tak payahlah tuan-tuan. Kita menyusahkan diri tuan-tuan. Benda tu dibenci dalam agama. Kita tengok yang kedua. Buatlah yang baik, tinggal yang jahat. Tak banyak pun, ada 5 je. Buatlah yang baik, tinggal yang jahat. Makna dia buat segala kebaikan, tinggal segala kejahatan. Itu makna dia. Segala kebaikan kita buat, segala kejahatan kita tinggal. Dan dalam bahasanya kita panggil apa tuan-tuan? Buat segala kebaikan, tinggal segala kejahatan. Makna dia tuan-tuan takwa lah tuan-tuan. Itulah takwa. Takwa ni makna dia tuan-tuan buat segala kebaikan yang wajib lah, tinggal segala yang haram. Itu takwa lah. Tuan-tuan hari Jumaat khatib mesti sebut kan, ittaqullah. Betul tak? Mesti sebut. Kena sebut dalam bahasa Arab. Ittaqullah. Apa nak ittaqullah? Kan selalu kan, semua khutbah akan ada. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kan dia sebut. Ataupun dia sebut ittaqullah pun cukup lah. Wajib sebut. Tak sebut batal tuan-tuan. Kalau tak sebut batal tuan-tuan Jumaat, batal khutbah. Tapi kadang-kadang ada ke ustaz tertinggal tu kan? Ada. Dia tak tinggal ittaqullah, dia tinggal selawat. Tinggal selawat. Ada setengah masjid imam lupa duduk. Masjid tuan-tuan pernah jadi apa? Dia tak duduk. Mana boleh tak duduk? Dia relax atas tu tuan-tuan. Saya bagi tahu tuan-tuan, kalau bab-bab ni lah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tegur tuan-tuan. Direct. Yang dalam hadis Nabi sebut, jangan apa? Iza qulta li sahibika kan, ansit yaumal jum'ah wal imamu yakhutub faqad lagaut. Bila kita kata kat kawan kita diam, imam tengah khutbah, kita telah buat benda yang sia-sia. Sia-sia ni bukan tuan-tuan tak dapat pahala Jumaat. Banyak orang faham lagu tu kan? Bukan. Salah tu. Tuan-tuan main sembahyang mesti dapat pahala. Betul tak? Mana boleh tak dapat? Yang sia-sia ni apa? Sia-sia tu yang bercakap tu. Betul tak? Tuan-tuan, nasihat orang dapat pahala, betul tak? Nasihat orang dapat pahala. Tapi kalau masa imam khutbah, kita nasihat tak dapat pahala. Dia panggil sia-sia tuan-tuan. Tu nasihat yang sia-sia. Nasihat tu tak dapat. Dia macam ni lah tuan-tuan. Kita tengah semayang, orang sebelah bercakap. Kita kata dia, weh mana boleh bercakap, batal semayang. Kita pun sama lah dengan dia. Macam tu lah khutbah. Dalam khutbah, kalau ada orang bercakap, kalau kita kata weh diam, kita sama dengan dia. Sia-sia tuan-tuan. Tapi bukanlah sia-sia Jumaat. Banyak orang ingat sia-sia Jumaat. Mana boleh sia Jumaat tuan-tuan semayang, ada pahala kan? Yang sia-sia tu nasihat tu. Nasihat yang tuan-tuan berikan tu adalah sia-sia.
Nah, tak boleh. Jadi tuan-tuan, kalau jadi khatib depan lupa duduk, tuan-tuan nampak, tuan-tuan jangan biar, tuan-tuan boleh tegur. Sebab itu bukan benda yang sia-sia. Itu hal Jumaat tuan-tuan, yang dia cakap tu urusan dia. Yang melibatkan kepentingan Jumaat tak apa. Yang melibatkan kepentingan Jumaat, maksud dia kalau kita biar batal Jumaat kan, boleh. So tuan-tuan nampak, tuan-tuan boleh tengok tu. Tengok tu ustaz tak duduk tadi. Pasal kita nasihat ni untuk kepentingan Jumaat. Nah, bukan nasihat biasa. Kita tengok imam nak jaga supaya sembahyang Jumaat ini sah. Yang tadi tu dia bercakap macam mana pun tak apa. Betul tak kan? Dia yang berdosa tuan-tuan. Tapi kalau imam lupa duduk, tuan-tuan nampak nasihat tu, jangan biar. Kalau imam lupa sebut alhamdulillah kan, lupa sebut alhamdulillah, tengok, pergi je kat imam, imam tak baca alhamdulillah, tak pun tinggal Allahumma salli ala Muhammad, ataupun tinggal ittaqullah, ataupun selalu yang tinggal, selalu tertinggal ni. Kalau ustaz-ustaz yang tengok tag ni tuan-tuan, kalau tengok tag tak ada masalah, semua tag okey tuan-tuan, semua negeri okey, tag khutbah Jabatan Mufti keluarkan, tak ada masalah. Kadang-kadang setengah ustaz yang semangat kan, dia tak tengok teks. Saya ni tuan-tuan, saya khutbah tengok teks juga tuan-tuan. Ada orang dia tak tengok teks, tak apalah tak tengok. Ada satu orang dia tak tengok teks, banyak kali silap. Selawat kadang-kadang tinggal selawat, tapi selalu yang tertinggal adalah doa pada orang beriman. Yang tu orang kadang tertinggal. Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat. Pendek je, itu je. Kalau tuan-tuan nak tambah lagi Allahumma izal Islam muslimin boleh, tapi cukup Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat, cukup. Tuan-tuan, kalau dia terlupa, tengok tu bagi tahu. Masalah kita tengok bila tuan-tuan? Kalau tak perasan tak apa. Banyak kita tak tengok masa tu. Kita tengok masa bila? Dah habis sembahyang. Ni imam tadi sembahyang, tengok berapa dah habis sembahyang. Kita sembahyang kan, imam sembahyang, imam lupa. Imam lupa ni bukan aib tuan-tuan, biasa lupa. Betul nak buat lagu mana? Jangan pandang aib tuan-tuan. Saya pernah jumpa orang, imam tu sembahyang 5. Dia punya kutuk apalah imam. Imam tu sembahyang berpuluh tahun okey je pun, sekali-sekala silap tuan-tuan, biasalah, manusia. Saya pun pernah sembahyang 5 tuan-tuan. Tapi kalau imam tu sembahyang 7, memang tak kena lah tuan-tuan. Teruk sangat kot 7 tu. Biasanya 5-4 lah muskil tu. Baik, tapi kalau tiap-tiap kali sembahyang, tiap-tiap kali sembahyang maghrib, isyak, dia akan sembahyang 5. Tiap-tiap kali. Ini boleh tukar imam lain kot. Sekali-sekala tu tak apalah. Biasalah manusia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita kena faham kalau imam sembahyang 5 biasa, lupa tuan-tuan. Kadang-kadang kita manusia, kadang-kadang ada urusan yang mengganggu fikiran kita, betul tak? Boleh jadi kita ada konflik dengan isteri, betul tak? Boleh jadi kita ada masalah kewangan, boleh jadi kita fikir anak kita yang tengah sakit, betul tak? Kadang-kadang benda ini ganggu fikiran. Itu yang kadang-kadang kita terlupa tuan-tuan. Itu biasa tuan-tuan. Imam kalau sembahyang lebih, tengok lah tuan-tuan. Sembahyang kurang ke sembahyang lebih, tengok. Ada orang dia tak tengok, betul tak kan? Dia tak tengok biar. Patutnya imam silap, kita tengok apa tuan-tuan? Subhanallah, betul tak kan? Subhanallah, Subhanallah, tengok. Ada orang dia tak tengok. Bila dia tengok, masa imam tengah start motor, Subhanallah. Orang start motor nak balik, baru Subhanallah. Yang lagi bagus, dia pergi kedai kopi, dia kutuk imam. Apa imam mayang isyak 5. Ini mesti ingat kat janda belakang rumah. Nah, tengok. Dia mula kutuk imam. Tuan-tuan, tegaklah tuan-tuan. Apa salahnya? Betul tak? Ada setengah tempat khatib tu tinggal, ada satu orang tu, dia imam juga, yang baca khutbah ustaz jemputan. Ustaz jemputan ni lah kadang-kadang silap ni. Ada ustaz jemputan, dia semangat, kadang-kadang silap. Dia duduk depan, dia nampak dia duduk depan ni. Ustaz tu tak sebut ittaqullah pun. Macam itulah. Dia tengok dia buat tak tahu. Begini. Bila dia teguk maghrib nanti. Maghrib nanti tengok tuan-tuan semua, tadi Jumaat batal ya, tuan-tuan semua kena buat zuhur. Loh. Teguklah buat. Malam baru teguk. Lah. Malam tak teguk dah. Di kalangan orang Jumaat ni ada yang tak perasan, yang tak perasan tu sah. Betul tak? Yang mana perasan wajib ulang. Nah, ikut sebagai ulama lah. Ada sebagai ulama kata tak apa, sah. Kalau ikut Buya Yahya sah. Tak apa, boleh pegang pada mazhab lain sebab melibatkan orang ramai kan. Masalah orang ramai. Tak apa tuan-tuan.
Jadi tuan-tuan, ittaqullah, bertakwa pada Allah. Kalau tuan-tuan takwa pada Allah, tuan-tuan akan bahagia dunia dan akhirat. Ini jaminan tuan-tuan. Hidup kita ni susah sebab kita tak takwa, tu je. Dosa yang kita buat dia menghantui kita tuan-tuan. Walaupun kita dah taubat, tapi kadang dosa, kesan dosa tu ada lagi. Baik tuan-tuan, kemudian yang keempat, anda ataupun kamu tidak seharusnya takut kepada kecaman semasa menjalani suruhan Allah. Maksud dia waktu kita tunaikan kewajipan Allah, jangan takut orang kata apa. Orang kata apa, baby? Jangan takut. Dia dalam Quran sebut wala yakhafuna laumata laim. Jangan takut kutukan, celaan orang-orang yang suka mencela. Kat dunia ni kan banyak orang yang suka mengata. Betul tak? Banyak orang suka mengata ni. Tak boleh tengok orang buat apa saja, semua dia mengata. Macam ni tak kena, tu tak kena, semua dia mengata tuan-tuan. Antara ciri-ciri hamba Allah ataupun pejuang Islam, dia tak takut orang kata apa. Kalau dia buat baik lah tuan-tuan. Kalau buat jahat orang kata padan lah. Ni kalau buat baik, jangan duk takut orang kata apa. Ada orang tuan-tuan, dulu dia tak semayang. Bila dia nak semayang main masjid, nanti dia berkata aku ni baik sangat. Dia duk risau orang nak mengata dia baik sangat. Nanti orang panggil aku ni haji. Duk risau tuan-tuan, orang mengata kat dia. Kalau orang nak berjuang kat Islam tak berani tuan-tuan nak sampaikan kebenaran, nanti orang kata aku lagu ni, sagi orang macam ni, semua duk ikat orang tuan-tuan. Tuan-tuan pun mesti dengar kan cerita Luqman dan Hakim kan. Mesti dengar kan, dia dengan anak dia yang naik kaldai tu. Mula-mula Luqman naik kaldai, anak dia tarik kan. Orang kata apa punya bapak, dia duduk atas kaldai, anak dia tarik. Tak apa, Luqman turun, anak dia duduk atas. Luqman tarik kaldai, anak dia duduk atas tu. Orang kata juga anak derhaka, pak tarik, anak duduk atas. Kata juga tak apalah, dua-dua naik senang. Betul tak kan? Dua-dua naik. Bila dua-dua naik dia berkata, kata juga apa punya manusia, kaldai yang lemah dua-dua pergi naik atas dia, matilah kaldai tu. Kata juga orang tuan-tuan. Lepas tu buat apa? Dua-dua turun. Betul tak? Dua-dua turun. Senang cerita, dua-dua turun. Luqman tak naik, anak dia tak naik, tarik kaldai tu. Orang kata juga apa punya bodoh, kaldai dia tak naik. Dia kata juga satu lagi tak buat. Luqman dengan anak dia angkat kaldai tu kat atas. Dia lagi orang kata apa pula tuan-tuan. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, orang ni akan kata tuan-tuan. Tuan-tuan buat baik orang kata, tuan-tuan buat jahat orang kata. Tuan-tuan tak buat apa orang kata. Dia ni apa orang tak tahu apa. Betul, dia ni apa buat apa orang tak tahu. Semua orang kata tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat apa supaya orang tak kata tuan-tuan? Orang akan kata. Tuan-tuan duduk dalam rumah dia tak keluar, takut orang kata. Orang kata juga dia ni manusia jenis apa orang tak tahu. Orang kata juga. Habis tu macam mana duduk dalam hutan aku senang, orang tak kenal. Betul tak kan? Baru orang tak kata. Tidak, orang tak boleh semua orang pakai kata tuan-tuan. Lagu ni pun tak kena, tu tak kena. Jangan duk heran dengan orang. Jangan mencari keredaan manusia. Jangan tuan-tuan. Carilah keredaan Allah. Baik. Kemudian yang kelima, belalah aku, belalah aku. Yang ni belalah Nabi SAW. Bila aku meminta bantuan, bila Nabi minta bantuan, wajib bela apa? Nabi. Dan cegahlah aku dari sebarang perbuatan yang kamu sendiri mencegah keluarga dan anak-anak kamu daripada kemungkaran. Ni tawaduknya Nabi tuan-tuan. Kalau Nabi buat perkara yang bercanggah, cegah. Tapi Nabi mana ada buat tuan-tuan. Ni tawaduknya Nabi. Macam Nabi minta ampun lah tuan-tuan. Nabi minta ampun sehari 100 kali. Tuan-tuan cuba cek hari ni kita berapa ratus kali minta ampun tuan-tuan. Istighfar. Nabi 100 kali. Dan Nabi mana ada dosa. Tawaduk tuan-tuan. Tawaduk para Nabi ni. Risau kod-kod ada kekurangan yang mereka lakukan dalam menyampaikan dakwah. Tu minta ampun sehari 100 kali. Tawaduknya Nabi-Nabi tuan-tuan. Ni Nabi sebut ni tawaduk. Dan Nabi mana ada buat dosa tuan-tuan. Maksum kan. Sekiranya kamu patuh kepada prinsip-prinsip ini, maka syurga yang menunggu kalian. Pegang ini ya. Tuan-tuan buat ini, maka syurga lah bagi tuan-tuan.
Baik, tuan-tuan nak masuk syurga, semua pakat masuk syurga tuan-tuan. Yang masuk syurga ni orang tak mau, betul tak? Illa man aba, orang yang tak mau, tak taat Allah, tak taat pada Rasul, dialah enggan masuk syurga. Baik, kita tengok sebelah. Dalam satu riwayat lain, ataupun ni sebut versi lain, yang diriwayatkan oleh Ka'ab, ni Ka'ab bin Malik dah ni. Katanya Nabi SAW mula berucap membaca beberapa ayat Quran dan menyeru mereka ke jalan Allah serta menggesa mereka menyertai Islam. Akhirnya baginda menggulung. Menggulung ni buat kesimpulan lah. Nabi buat kesimpulan, Nabi bercakap dan Nabi buat kesimpulan. Baik. Kata Nabi SAW, aku berjanji bahawa kalian hendaklah mencegah aku seperti kamu mencegah perempuan-perempuan dan anak-anak kamu daripada kemungkaran. Ini tawaduk tuan-tuan. Jadi kalau Nabi buat salah, boleh halang. Benda-benda yang salah Nabi tak buat apa. Tapi tawaduknya Nabi. Kalau Nabi buat, dia pun boleh tegur. Baik. Kemudian di sini Al-Bara' bin Ma'rur berjabat tangan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Oh ya, kami bersumpah dengan nama Allah yang mengirim tuan hamba sebagai nabi pembawa kebenaran yang akan menghalang tuan hamba daripada segala yang kami halang, perempuan-perempuan kami. Percayalah kami, wahai Rasulullah, suruh Allah Rasulullah lah. Dengan nama Allah kami adalah pejuang yang sebenar dan boleh diharap semasa perang. Dan ini adalah sifat berani yang diturunkan kepada kami oleh nenek moyang kami." Ni tuan-tuan. Dia berbai'ah tuan-tuan. Ni namanya bai'ah lah. Salam ni bai'ah lah. Bai'ah ni maksud dia janji setia tuan-tuan. Bai'ah maksud dia janji setia. Kita kata bai'ah tu. Bai'ah janji setia. Dan disebut dengan nama Allah. Sumpah tuan-tuan. Bai'ah ni janji setia dan dia bersumpah. Bersumpah ni tuan-tuan dengan nama Allah. Sumpah ni disebut wallahi wa billahi wa tallahi. Apa makna wallahi wa billahi wa tallahi? Makna dia sama aja. Wallahi demi Allah, wa billahi demi Allah, wa tallahi demi Allah, sama aja. Kalau ada orang tuan-tuan, dia pegang Quran, dia kata aku bersumpah, dia tak sumpah. Aku bersumpah, walaupun Quran ada satu lori di depannya, satu lori Al-Quran dia pegang. Aku bersumpah aku tak buat, dia tak bersumpah. Sumpah ni kena sebut demi Allah. Demi Allah Tuhan sekalian alam, demi keagungan Allah, kebesaran Allah, aku tak tipu. Nampak tu? Demi Allah zatnya maha agung, aku tak tipu. Itu sumpah. Wallahi. Kalau Al-Quran satu lori depan dia pun, dia pegang Quran, aku tak buat, itu bukan sumpah. Sumpah kena sebut wallahi. Itu baru sumpah. Kalau orang bersumpah tuan-tuan, dia wajib tunaikan. Kalau ada orang kata wallahi, dia katakanlah satu orang, dia kencing manis, gula dia tinggi, doktor kata cik tak boleh makan gula dah cik, boleh mati. Dia pun semangat, dia sebut kat doktor tu, doktor, wallahi wabillahi watallahi, aku takkan makan gula dah. Dia sumpah. Bila dia sumpah, dia tak boleh makan. Dia tak boleh makan. Dia tak boleh makan. Balik-balik rumah, anak bawa balik apa? Apa orang panggil? Ice blended dia apa? Apa orang panggil apa? Hak kopi tepi jalan hak mahal-mahal. Orang panggil apa tu, kopi-kopi RM10, RM15. Starbucks punya, Starbucks tu kan. Saya tak pernah minum pun. Tapi anak murid saya kata mahal, kata 70, 60, mahal sungguh. Memang Yahudi punya, harga Yahudi tuan-tuan. Yahudi punya Starbucks kan, harga Yahudi. Jadi tuan-tuan, anak bawa balik Starbucks tu. Tadi baru je sumpah depan doktor dengan penuh semangat, wallahi wabillahi watallahi. Tengok-tengok ayat Starbucks meleleh liuk. Minumlah sikit. Minum bayar kafarah sumpah. Tadi semangat. Bayar kafarah sumpah. Dia minum je ayat tu, wajib bayar kafarah sumpah. Apa kafarah sumpah dia? Dia kena apa? Kafarah sumpah dia mesti apa dia? Ingat tak? Kita ingat? InsyaAllah. Apa kafarah sumpah? Bebaskan hamba. Bebaskan hamba. Atau pilihan tu. Atau apa? Bagi makan fakir miskin. Berapa orang? 10. Makan ni jangan bagi nasi lemak, tak jadi. Yang biasa makan. Nasi, lauk, sayur, ayam.
Dia macam tu. Kalau nasi lauk tak jadi. Yang selalu kita makan kan ada sayur. Nasi, lauk, sayur, ayak. Ayak kena ada. Yang selalu kita makan, sekali kita makan kan lengkap. Pencuci mulut tak payahlah kadang-kadang. Cukup macam itulah. Nasi, sayur, ayak. Cukup. 10 orang fakir miskin. Cari fakir miskin 10 orang bagi. Dia boleh pilih tuan-tuan lah. Nak bebaskan hamba boleh. Ataupun tuan-tuan bebas hamba dah tak ada lah. Tapi kalau ada pun tuan-tuan boleh pilih. Tak apalah bagi makan. Ataupun yang ketiga, bagi pakaian. Pakaian mahal lah. Pakaian yang dipakai sah semayang. Kalau tuan-tuan bagi kain pelekat je tak jadi. Mana boleh semayang pakai kain pelekat? Betul tak? Walaupun kata tak apalah kain pelekat buah atas pusat. Kalau badan kurus mana boleh? Betul tak kan? Bukan senang nak buah kat atas tu. Jadi tuan-tuan boleh kena bagi baju dengan kain. Baru sah. 10 orang fakir miskin bagi baju. Au kiswatuhum. Kalau tak ada 3 ni baru puasa. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Siapa yang tak boleh puasa 3 hari. Ada orang tuan-tuan dia sumpah, semangat-semangat sumpah kan, tak nak minum gula, doktor kata bahaya, balik dia sapu juga gula. Lepas tu dia buat apa? Tak apalah aku puasa 3 hari. Salah. Kenapa salah? Puasa 3 hari ni pada orang yang tak boleh buat 3 tadi tu. Boleh dah? Hak 3 tadi tu. Hamba tak boleh, tak apalah dah tak ada. Tapi dia boleh lagi 2. Bagi fakir miskin makan 10 orang ataupun bagi pakaian. Terpulang nak bagi makan ke nak bagi pakaian ke. Kalau tak boleh ni pasal duit tak ada, baru puasa 3 hari. Banyak orang dia langgar sumpah dia puasa tu 3 hari. Hang boleh buat yang 2 tu hang tak buat. Boleh Okey tuan, tak apalah. Akan datang kita sambung di kemudian. Kemudian Abu Haytham At-Tayhan 152, kemudian Abu Haytham. Jadi dia bersumpah lu tuan-tuan bersumpah. Dia berbai'ah, dia salam dan dia bersumpah. Itu namanya bai'ah lah, janji setia. Saya mohon maaf tuan-tuan kalau ada kurangan dan sebagainya. Saya ni tuan-tuan ada sedung, jadi kalau habuk sikit je dia meleleh lah mata lah. Saya risau juga tuan-tuan tengok ustaz COVID ke ustaz ni. No, bukan tuan. Saya tak boleh habuk. Kalau habuk, ada sekali tu masjid saya pergi tuan-tuan, saya okey je baca khutbah. Dia punya mic dia ni daripada sawang dia ambil sawang penuh tuan-tuan. Padah di masjid ni. Saya duk okey-okey khutbah, tengok mic ni penuh sawang tuan-tuan. Khutbah 2-3 minit bersin tak berhenti tuan-tuan. Tension tuan-tuan, bukan senang tengah khutbah. Tapi saya tengok sawang penuh ni tuan-tuan ni. Saya masa khutbah tu Allah dengan bersin, mata berayaknya. Habuk tuan-tuan, habuk mungkin dia terbang kepada sawang tu. Habis semayang saya bagi tahu segan, saya kata ni sawang banyak, saya kata. Dia ambil dalam tu dalam store mana kan dia ambil. Okey baik tuan-tuan, saya mohon maaf, insya-Allah kita bertemu pada minggu depan satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matula. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.